Assalamualaikum semua penonton-penonton di saluran YouTube Budi Channel. Kita bersama dengan Intim dekat majlis WTKL. Kita ni kali bertiga. Mana seorang lagi? Hari ni bertiga sebab Syam dia bekerja. Dia bertugas di Felda dan hari biasa dia selalunya tak dapat join kami lah. Kecuali hari Sabtu Ahad dan malam malam lah insya-Allah. So you guys selesa bertiga, kalau perform macam mana? Alhamdulillah, sebenarnya kami sebelum Syam kembali kepada Intim, kami dah memang bertiga. Jadi kita dah susun dah bahagian-bahagian tu. Bila Syam tak ada, jadi kami ada dah dia punya pembahagian tugas untuk nyanyian tu untuk gantikan Pak Syam lah. So pandai-pandai adapt lah. Kalau ya, pandai-pandai adapt. Tapi memang kami bila Syam ada berempat dia lebih rasa lebih complete lah. On stage tu akan rasa nampak lebih sempurna lagi lah. Dari segi vokalis macam mana you guys bertiga? Dari segi vokalis? Vokalis, siapa yang main? Kami masing-masing ada peranan masing-masing. Ada peranan masing-masing. Macam saya memang part tinggi. Part tinggi lah? Part tinggi memang saya punya bahagian saya. Kalau yang lain, yang bahagian low and yang mid tu, diorang lah. Saya biasa, saya dengan Rahim, dengan Syam. Untuk part tinggi lah. Kita tahu sikit tentang pengalaman Intim lah. Terbang ke Syria. Mungkin boleh ceritakan pengalaman lah. Mungkin ada something yang macam kita boleh dapat iktibar ke, ataupun kesukaran Intim lah nak pergi ke sana kan. Tapi Intim selalu pergi ya? Selalu pergi ke sana? Kalau saya seorang kali kedua. Tapi untuk Intim yang lain kali pertama pada bulan Februari yang lepas kami pergi, alhamdulillah. 4 hari kita berada di dalam Syria dan kami dibenarkan masa tu untuk bermalam di Syria lah. Dari segi pengalaman tu saya rasa masa nak masuk Syria tu pertamanya agak susah sikit. Dari segi border dia, kawalan dia agak ketat. Mungkin faktor keselamatan lah. Pihak Turki sendiri dia check 10 jari kita, dia ambil chop. And then muka semua ambil gambar kiri kanan depan belakang macam pesalah lah. Macam rasa bersalah kan. Tapi tak apalah, kita ikut prosedur. Yang penting kita masuk dalam keadaan selamat, alhamdulillah. Dan sebenarnya pada sehari sebelum kedatangan kami di Syria tu memang berlaku letupan tembakan peluru berpandu di sekitar kawasan Aleppo itu dan melibatkan kematian juga 4 orang 5 orang lebih kurang macam tu. Dan selepas kami balik lebih kurang 2-3 hari selepas tu ada letupan bom kereta juga berlaku di sekitar Al-Bab ataupun dekat Aleppo itu sendiri. Jadi walau bagaimanapun kami berfikiran bahawa InsyaAllah kalau Allah lindungi kita, kita akan selamat. Dan kita doa banyak-banyak masa tu. Tujuan kita baik untuk membantu warga Syria pelarian di sana dan nak menyampaikan sebenarnya bantuan rakyat Malaysia kepada mereka. Alhamdulillah kami balik dalam keadaan selamat. Dan kami dapat lihat sendiri dengan mata kami kesukaran rakyat Syria di sana. Mungkin kawan-kawan saya nak tambah cerita ke kan? Pengalaman memang sangat mengujakan, tapi mereka memang betul-betul susah dan 11 tahun berada dalam situasi pelarian peperangan. Anak-anak masih ada yang tak tahu tentang kehidupan normal. Mereka ni lahir dalam kemah dan dari segi makan pakainya apa yang ada. Jadi sebab itulah kami datang ke sana melihat sendiri bagaimana kerja-kerja kemanusiaan dijalankan dengan begitu telus, dan orang Malaysia sangat pemurah dan sumbangan-sumbangan ini kita sampaikan dengan sebaiknya. Dan dengan ceritanya hari tu you guys buat cabaran 12 jam. Apa? Live selama 24 jam 12 jam. 12 jam. 24 jam tak tidur. 12 jam. Mungkin ini kali pertama ke buat 12 jam? Memang kali pertama. 12 jam cabaran live Facebook di Syria di dalam kemah. Pada jam 6 pagi masa tu kita baru sembahyang subuh secara live. Dia start pukul apa? Daripada 6 sampai lah pukul 6 petang. 6 pagi sampai 6 petang. Maksudnya daripada subuh sampai ke maghrib jugalah. Jadi memang kita melalui proses pagi yang -1 dia punya degree. Sejuk sangat. And then kita boleh melihat suasana di sekitar kemah-kemah tu kan. Macam mana dia orang struggle melalui kesejukan tu. Tapi masa tu sebenarnya dah di penghujung musim sejuk pun. Tapi maksudnya kita yang yalah baru nak rasa tak biasa. Memang satu pengalaman yang sangat bermakna lah untuk kami lalui. Dan selama 12 jam untuk membuat cabaran live di Facebook ni satu pengalaman yang lain juga. Sebab dalam kesejukan
kita terpaksa entertain ramai selebriti, guest, tetamu. Ada guest. Ada guest juga. Tapi guest pun bergila-gila. Gila-gila. Sempatlah tidur juga. Bergila-gila. So kita bergila, kita ada ramai ada ikon-ikon kemanusiaan, ada asatizah kita, guru-guru, kita ada selebriti juga. Oh, dia orang kat sini maksudnya. Ada sini, kita live. Live bersama. Okey. Dan live tu dikontrol di Pejabat Peduli Insan sendiri di Shah Alam. So memang diorang sendiri pun bekerja tu saya rasa lebih daripada 12 jam tu. Sebab persiapan tu, sebab di sana 5 jam awal. Jadi mungkin diorang dari tengah malam tu dah prepare kan. Bawa ke malam besok tu. Biasa kalau 6 pagi sana, sini pukul berapa? Sini dalam pukul 11 pagi. 11 pagi. 11 pagi. Okay. Tapi maksudnya diorang dah prepare awal lagi kan. Jadi pengalaman yang baru untuk cabaran tu. Dan alhamdulillah kita berjaya mengumpul sumbangan sebanyak RM840,000. 840,000 RM840,000. Wih, banyak. Satu nak angka 200,000 lagi nak capai 1 juta. Memang di luar kita jangkaan kita lah. Walaupun kita target 1 juta sebenarnya, tapi mencapai 840,000 tu adalah satu kejayaan yang besar untuk kami. Dan alhamdulillah syukur atas sokongan semua pihak Peduli Insan, rakyat Malaysia, semua tetamu yang terlibat. Dan juga pihak media juga yang banyak membuat liputan untuk kita punya kembara ke Syria masa itu. Alhamdulillah. Mungkin ada penglibatan daripada selebriti juga. Selebriti dekat sini. Selebriti kita memang ada libatkan selebriti, antaranya Norman Hakim, kita ada Fetri Yahya, kita ada Dr. Fitri Haris, Diana Amir. Siapa lagi? Kita ada DS Mahadi, kemudian ustaz-ustaz lah, asatizah, kita ada Cikgu Azmi kan, ada Ustaz Nazmi Karim, Ustaz Zamri Mantop, ramai lagi, saya rasa lebih daripada 10 tetamu, 10 guest yang kita ajak sekali. Dan masa itu juga dirasmikan ataupun dilancarkan oleh duta ke Timur Tengah, duta khas Malaysia ke Timur Tengah, iaitu Datuk Seri Tuan Guru Haji Hadi. Dan alhamdulillah program tu berjalan dengan lancar, walaupun kali pertama buat. Dari segi teknikal pun ada sedikit masalah teknikal pada masa tu. Ada line berlaku clear. Disconnected. Dapat line tu? Line memang dia bawa situ. Dan memang pihak kru Peduli Insan dia set upkan receiver. Lancar lah. Line memang ada kemah khas yang dibuat untuk sesi live tu. Jadi alhamdulillah dari segi line tak ada masalah. Cuma kita masa tu terputus sikit sebab limit masa tu. Dia tak boleh direct 12 jam. Rupa-rupanya dia sampai 8 jam dia stop. Jadi kami terpaksa sambung balik. Tapi alhamdulillah kita belajar daripada perkara itu, pengalaman tu. Dan mungkin lepas ni ada NGO lain, selebriti lain juga yang mau menggunakan inisiatif yang sama, kita mengalung-alungkan insya-Allah. Jadi selama seminggu dekat Syria? Di Syria kami berada 4 hari. 4 hari. Selebihnya 3 hari itu kami transit di Turki. Jadi duit dana tu terus disampaikan ke sana? Okey, dana 840,000 ni dia boleh membantu sebanyak 84,000 orang pelarian. Memang proses nak menyampaikan ke sana tu dia ada proses dia lah. Tapi dana yang sedia ada yang telah dihantar ke sana telah pun berjalan. Dan kami lihat sendiri di sana ada gudang dapur dan juga gudang bahan bakar yang asalnya penuh satu gudang dan telah dikosongkan pun. Tinggal sikit saja saki-baki sebab digunakan pada musim sejuk. Dan dapur untuk bulan Ramadan ni pun kami pergi juga untuk mereka masak. Dapurnya sangat luas, rasanya lebih kurang daripada hujung pintu ni sampai hujung sana lah. Dalam 10 deretan kedai lebih kurang. Boleh masak sehingga 5,000 ke 7,000 orang pelarian sehari. Dan macam mana? Dan juga kandang, kita pergi kandang kambing, ternakan untuk mereka buat korban nanti. Jadi kami lawatlah segala fasiliti, segala perkara yang digunakan untuk menyampaikan bantuan di sana. Alhamdulillah. Okey, kita pindah ke tajuk single yang terbaru lah, Damba Kasih mungkin. Kenapa memilih Sufian Suhaimi kan? Macam mana boleh orang kata collab dengan dia? Okey, sebenarnya kita dalam tahun ni kita rancang untuk ada kolaborasi baru. Sebelum ni kita dah pernah bekerjasama dengan Kai Bahar untuk Selangi Sugar. Tahun lepas pun kita dengan Sam Bang Face kan. So tahun ni untuk Ramadan kita nak something yang baru juga, yang kita remake lagu lama. Lagu kami Damba Kasih kita tampilkan kali ini dengan Sufian Suhaimi, yang mana sebenarnya kita dah pernah jumpa dalam beberapa persembahan sebelum ni, dan ada juga projek-projek
zikir, rakaman zikir dan juga berselawat yang kita buat bersama dengan Sufyan Suhaimi. So dia di situ memperkenalkan diri dia sebagai follower ataupun peminat intim. Oh, dia peminat. Dia memang daripada kecil lagi dia dah follow kita, dia memang dah kata meminati menyanyi pun nasyid, ada kemudian nasyid dulu kan. Suara dia pun suara vokalis nasyid. Vokalis nasyid, betul. So di situ kita lihat kesungguhan dan minat dia tu. So di situ kita rasa serasilah untuk kita tampilkan dia dalam Damba Kasih 2022. So apa yang membezakan Damba Kasih yang terbaru ni dengan yang sebelum ini? Okey, yang pertamanya perbezaannya ataupun kelainannya ialah ada Sufyan Suhaimi lah. Sebelum ni Suhaimi Saad. Kali ni Sufyan Suhaimi pula. Jadi kali ni juga arrangement muzik kita ubah sikit. Kalau sebelum ni lebih kepada ballad, pop kan. Sekarang ni kita lebih ke arah rock sikit, pop rock sikit. Dan lebih segar, lebih fresh. Dan struktur lagu kita pendekkan sedikit supaya dia tidak terlalu panjang. Jadi itu antara kelainan-kelainan yang kita boleh sampaikan, dan lontaran vokal, teknik nyanyian pun kita ubah berbanding dengan yang sebelum ni. Dan muzik video juga kami tampilkan kelainan. Kita nyanyi atas sampan, berdiri kat atas sampan. Mana lokasi tu? Itu dekat A-Park Puchong. Taman A-Park Puchong, dan suasana macam ala-ala luar negara, pakai baju sejuk padahal tengah panas tu. Tapi alhamdulillah semuanya dah terhasil dan kita berjaya melaksanakan untuk rakaman video klip. So apa harapan Intim untuk lagu Damba Kasih yang terbaru ni? Alhamdulillah kita sebenarnya dapat sambutan feedback yang sangat baik daripada peminat, dan harapan kami agar anda semua terus menyokong dengan menonton video klip di YouTube Intim Digital, dan juga audio di streaming di mana-mana platform digital yang ada. Ulang banyak-banyak kali dan bantu sebarkan kepada kawan-kawan kita, kepada keluarga kita kan. Sepanjang Ramadan ni lagu keinsafan, lagu ketuhanan, lagu munajat, kita bolehlah dengar selalu, mudah-mudahan akan menyentuh hati kita, dan insya-Allah dapat orang kata hidayah, taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin nak tambah? Kita harapkan dapat lagi bekerjasama dengan artis-artis muda seperti Sufyan Suhaimi, dan kita dapat sebenarnya antara tujuannya kita nak dapat capture peminat-peminat baru kan, daripada apa yang kita cuba tampilkan ni, walaupun lagu lama yang kita buat baru. So sekurang-kurangnya dia satu penghargaan untuk kami sendiri, dan untuk kita nak penghargaan kepada peminat-peminat nasyid, insya-Allah. Mungkin pada masa akan datang ada lagi penyanyi-penyanyi yang dah aim lah. Ya, dah ada, insya-Allah. Memang dah ada dah. Kita dah. Ada siapa lagi antaranya? Kita nak menyanyikan semula lagu Seri-Seri Kandi ni. Insya-Allah kita ada target untuk antara calonnya untuk lagu Rabiatul Darwiyah. Kita nak tampilkan bersama dengan Aceh kan, Kintang-Kintang. Lain macam tu Aceh. Sebab kita ada berduet dalam satu persembahan di RTM sebenarnya Ramadan ni untuk lagu tu juga. So kita harap benda tu dapat direalisasikan mungkin Ramadan tahun depan, wallahu alam. Sebab kita sebenarnya antara plan awal sebenarnya nak rakam tu. Tapi sebab Aceh ada urusan komitmen yang lain, so kita beralih kepada Sufyan Suhaimi lah. Alhamdulillah. Okey, sebelum kita menutup lah, kita buat konten satu untuk bulan Ramadan lah. Jadi soalan dia mungkin setiap seorang daripada Intim bagi satu tips macam mana kita nak mengekalkan produktiviti lah, ya, memandangkan bulan puasa ni kadang-kadang biasanya letih, tidur, waktu masa kita pun dah orang kata dah lain kan. So mungkin apa tips untuk mengekalkan kecerdasan dan juga produktiviti? Okey, baik. Sempurna bulan Ramadan yang mulia, bulan Ramadan Al-Mubarak ini, kita sebagai umat Islam seharusnya mengekalkan produktiviti kita makin orang kata makin kuat, makin hebat. Yang antara tipsnya yang pertama ialah jangan skip sahur. Jangan skip sahur. Walaupun bangun sekejap, minum air sikit, makan kurma 2-3 biji pun cukup, tapi pastikan kita sahur, kita ambil sahur dan kita makan makanan yang berkhasiat. Jadi insya-Allah kita akan segar sepanjang hari. Okey. Dan kemudian ambil makanan-makanan yang sihat. Dan semestinya lah bulan Ramadan kita sentiasa dengan kurma. Jadi adalah makanan yang cukup nutrisinya, dan kurangkan makan yang terlalu berat. Ya, makanan-makanan yang kata apa, kalau nak rasa sesekali tu tak ada masalah, tapi jangan berterusan dan berlebihan. Okay. Dan seterusnya untuk kekal produktif, disebabkan kita sudah kekurangan banyak waktu makan. Jadi kita ada banyak masa lapang, rancang sebaik-baiknya apa yang nak dilakukan daripada waktu pagi sampai waktu malam, dan manfaatkan sebaiknya setiap waktu yang
kita sudah jimat. Waktu sebelum ni kita ada sarapan tengah hari, waktu makan petang, tapi kita dah skip. Jadi itu kita patut gunakan dan manfaatkan sebaiknya untuk plan-plan kita yang sebaiknya dalam Ramadan, insyaAllah. Okey, sebagai penutup, Intim nyanyi lagu Damba Kasih sikit. Lepas tu ucapan selamat berpuasa dan pesananlah daripada Intim. Kasih sayangmu Tuhan, itu yang ku dambakan. Dengan rahmatmu, ampunilah diriku. Assalamualaikum kami Intim kepada semua pendengar-pendengar, penonton-penonton Budi Channel. Kami ingin ucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Selamat berpuasa. Dari diriku, dari siksamu.